A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa manittaba'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton dan juga sidang pendengar yang dikasihi Allah dan dicintai Nabi. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita diberi ruang dan kesempatan untuk berkongsi ilmu dalam kuliah fiqh wanita. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat kepada jadual asal kuliah pada malam ini, sebenarnya bukanlah giliran saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam slot pada malam ini. Walau bagaimanapun, penceramah yang sepatutnya mengisi slot pada malam ini mempunyai kekangan yang tidak dapat dielak. Maka Pusat Islam menghubungi saya minta untuk menggantikan kuliah tersebut, dan Alhamdulillah pada malam ini kebetulan saya agak berkelapangan, jadi insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan seadanya, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita untuk kehidupan dunia dan juga akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dikasihi sekalian, insya-Allah kuliah kita pada malam ini kita akan sambung kembali perbahasan berkaitan dengan darah-darah wanita. Ini merupakan siri yang kedua. Dan perbahasan kita berkaitan dengan darah-darah wanita ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah berpaksikan kepada buku tulisan saya sendiri, iaitu buku Wanita Dambaan Syurga. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat buku ini, ya Allah, tebal tuan-tuan dan puan, 800 lebih. Sedangkan perbahasan berkaitan dengan darah wanita ini saya anggarkan lebih kurang dalam 40 muka surat, lebih kurang macam itulah. Nak menunjukkan bahawa banyak lagi isu-isu penting yang berkait rapat dengan wanita yang perlu kita fokuskan. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, dalam beberapa siri ini kita lebih melihat kepada aspek darah wanita itu sendiri, kerana satu adalah respon dan permintaan daripada beberapa sahabat kita. Dan yang kedua, isu berkaitan darah ini walaupun dia merupakan rutin dalam kehidupan wanita itu, tapi kita dapati ada setengah orang yang masih lagi keliru dan juga tidak jelas hukum hakam berkaitan dengan darah wanita. Ini merupakan satu perkara yang penting dan perlu dipandang serius tuan-tuan dan puan. Kerana isu berkaitan dengan darah ini yang melibatkan soal halal haram. Kadang-kadang darah yang keluar perlu seorang wanita itu untuk menunaikan solat, tapi dia tidak solat. Kerana apa? Berlaku kekeliruan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, malam ini kita cuba semak semula. Mana tahu kalau jika sekiranya kita terlepas pandang ataupun kita tersalah buat, tuan-tuan dan puan, sebagai contoh, sebagaimana saya bagi tahu tadi, darah yang sepatutnya kita solat, rupa-rupanya kita tak solat. Maka kalau kita tahu benda itu sepatutnya kita solat walaupun darah keluar kerana ia bukanlah darah yang menyebabkan kita dilarang pada solat, maka kita kena bertaubat tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada masa lagi kita qadalah kerana Allah SWT dalam hadis Nabi SAW menyebut apa? Fadainullah ahaqqu bil qada. Hutang dengan Allah ini lebih layak untuk kita qada. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan sambung perbahasan berkaitan dengan darah wanita. Jadi bila sebut darah wanita ini tuan-tuan dan puan, sebelum kita masuk pada tajuk yang baru, kita cuba buat ulang kaji. Bila sebut cerita tentang darah wanita, ia membicarakan tentang darah yang khusus untuk wanita. Ini bukan darah, orang kata apa, darah, kan sekarang ni orang naik basikal kan jatuh apa semua tu. Itu bukan. Sebab apa? Itu laki pun berdarah, perempuan pun darah kalau jatuh. Yang dimaksudkan dengan darah wanita ini adalah darah yang keluar hanya daripada faraj wanita itu sendiri. Dan apabila disebut darah wanita dalam erti kata yang telah kita jelaskan tadi tuan-tuan dan puan-puan, maka para ulama bersepakat dalam beberapa perkara. Antaranya tuan-tuan dan puan, darah wanita ini ulama sepakat mengatakan dia adalah membatalkan wuduk. Tak kiralah apa jenis darah sekalipun keluar daripada faraj wanita, maka hukum yang pertama yang disepakati oleh para ulama adalah membatalkan wuduk. Ma kharaja minas sabilain, apa sahaja jenis darah. Baik, perkara yang kedua tuan-tuan dan puan, yang mana ulama sepakat ialah darah tersebut dihukumkan najis. Dan najis ini ada 3 kategori tuan-tuan dan puan. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassitah, ada najis mughallazah. Jadi semua jenis kategori darah, tak kiralah apa nama sekalipun, yang keluar daripada faraj wanita, yang pertama membatalkan wuduk dan yang kedua adalah najis. Dan dikategorikan najis sebagai najis mutawassitah.
Jadi bila kata najis mutawassithah ini, dia perlu dibersihkan dengan cara dialirkan air. Menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Iaitu sama ada air mutlak ataupun air musyammas. Jadi kena alirkan air, kemudian kena pastikan hilang zat dan juga sifat-sifat dia. Warna, bau dan juga rasa. Walau bagaimanapun, kalaulah jika sekiranya kita dah basuh betul-betul, masih lagi ada kesan-kesan darah sebagai contoh dekat seluar dalam itu, maka itu dikategorikan sebagai apa? Najis ma'fu anhu, dimaafkan, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Perkara yang ketiga. Yang pertama tadi, darah yang keluar semuanya menyebabkan seorang itu berhadas, seorang itu batal wuduk. Yang kedua, darah yang keluar itu klasifikasinya adalah najis mutawassithah. Dan yang ketiga, ulama sepakat bahawa wanita itu akan dikategorikan sebagai wanita yang berhadas. Dan bila kita sebut berhadas, tuan-tuan dan puan, hadas ini terbahagi kepada dua. Iaitu satu hadas besar, satu hadas kecil. Hadas besar ini adalah apabila terjadi kepada seorang wanita itu menyebabkan dia tidak boleh melakukan beberapa amal ibadah, khususnya solat, melainkan dengan cara dia membersihkan diri. Sama juga bagi mereka yang berhadas kecil. Apabila berlaku beberapa perkara kepada wanita yang menyebabkan dia berhadas kecil, maka dia juga tidak boleh menunaikan beberapa ibadah khusus, terutamanya solat, melainkan bersuci. Bezanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Hadas besar, seorang itu perlu bersuci dengan cara mandi wajib. Adapun hadas kecil, seorang itu perlu suci dengan cara berwuduk. Kedua-duanya menggunakan air pada asalnya, walau bagaimanapun kalau jika sekiranya ketiadaan air ataupun ada air tapi kerana ada keuzuran lain, kerana sakit dan seumpamanya, maka boleh digantikan mandi wajib dan juga berwuduk itu dengan cara bertayamum. Baik, tuan-tuan dan puan, hadas besar, hadas kecil kita dah jelaskan. Hadas besar daripada kategori darah ini, para ulama, sebahagian ulama mengatakan hadas besar bagi darah wanita hanya satu, iaitu darah haid sahaja. Ini mengikut sebahagian ulama mengatakan bahawa darah haid saja menyebabkan seorang itu berhadas besar. Adapun nifas, biasa kita dengar haid dan juga nifas, mengikut pandangan ini mengatakan bahawa nifas itu sebenarnya adalah darah haid yang terkumpul. Jadi kedua-duanya hukum adalah sama. Pada hakikatnya sebahagian ulama yang lain mengklasifikasikan dan membezakan di antara haid dan juga nifas yang akan kita bincangkan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan, haid dan nifas kedua-duanya menyebabkan seorang itu berhadas besar. Dan lagi satu yang biasa kita sebut adalah wiladah. Cuma tuan-tuan dan puan, wiladah ini perlu kita faham. Sebenarnya wiladah ini dia bukanlah darah. Bahkan darah yang keluar ketika wiladah itu juga dibahaskan oleh para ulama sama ada dia darah haid atau darah nifas. Wiladah itu sendiri sebenarnya adalah kelahiran. Jadi kelahiran ini menyebabkan seorang itu juga wajib mandi. Sama ada dia melahirkan anak dengan keluar darah ataupun tidak, maka dia wajib mandi. Nanti kita akan detailkan perkara ini. Jadi wiladah, tuan-tuan dan puan, menyebabkan seorang itu mandi wajib. Tapi dia sebenarnya bukanlah kategori darah khusus. Cuma biasanya keluar juga darah, setengah ulama, setengah kitab mengklasifikasikan wiladah juga sebagai darah. Macam mana pun, tuan-tuan dan puan, darah sebenarnya yang mewajibkan seorang itu mandi adalah darah haid dan juga darah nifas. Adapun wiladah, sama ada dia melahirkan anak dalam keadaan keluar darah ataupun tidak, maka ia diwajibkan mandi. Okey, itu secara ringkas. Baik, berikutnya tuan-tuan dan puan, hadas kecil. Hadas kecil pula adalah darah istihadah. Darah istihadah, seorang itu apabila keluar darah istihadah, dia diklasifikasikan sebagai hadas kecil. Dia kena bersihkan. Nanti kita akan bincang kalau sempat pada malam ini. Kalau tak, kita akan pada siri-siri yang akan datang. Baik, hadas kecil adalah istihadah. Dan sebahagian ulama menambah lagi satu, iaitu darah fasad. Ini kadang-kadang ada klasifikasi dari segi pengertian. Ada ulama yang mengatakan istihadah dan juga fasad itu adalah sama. Ada yang membezakan. Nanti kita akan detailkan. Walau bagaimanapun, haid, nifas adalah hukum yang sama. Manakala istihadah dan juga darah fasad adalah dari kategori hukum yang sama. Baik, tuan-tuan dan puan, malam ni kita akan sambung perbahasan berkaitan dengan haid. Baik, saya baca sepintas lalu. Sebahagian besar kita dah bincangkan pada siri yang lalu. Baik, cara ringkasnya tuan-tuan dan puan, apakah ini maksudkan dengan haid?
Darah haid adalah darah yang mengalir keluar dari kemaluan wanita dari dalam rahimnya secara semula jadi. Keluarnya darah tersebut pada masa tertentu apabila seseorang wanita telah mencapai umur tertentu, iaitu ia tidak keluar kerana penyakit atau kerana melahirkan anak. Baik, kita dah bincang tuan-tuan dan puan-puan pada siri yang lepas di mana darah haid ini perlu dikenal pasti. Kenapa? Kalau kita dapat mengenal pasti darah haid, insya-Allah kita dapat membezakan dengan darah-darah yang lain. Baik, untuk mengenal darah haid ini ada berapa cara tuan-tuan dan puan? Masih ingat? Dia ada 3 cara. Yang sempat kita detailkan pada minggu lepas, 2 cara sahaja. Bukan minggu lepas, 2 minggu atau 3 minggu lepas, siri yang lalu. Baik, ada 3 cara. Yang pertama, darah haid ini dia mempunyai sifat-sifat tertentu. Dari segi warnanya, dari segi baunya, dari segi rasanya. Dan untuk detail, tuan-tuan dan puan boleh rujuk balik pada video kita pada siri kuliah yang lepas. Baik, itu yang pertama, darah haid boleh dikenal pasti melalui sifat-sifatnya. Jadi seorang wanita itu dia tak boleh menguasai 1 atau 2 sahaja. Berkaitan dengan cara mengenal pasti darah haid, dia perlu mengetahui ketiga-tiga cara. Sebab kadang-kadang berlaku kepelbagaian yang tak dijangka-jangka, maka dalam keadaan ini dia perlu mengaplikasikan ketiga-tiga cara itu untuk menentukan sama ada darah yang keluar itu adalah darah haid ataupun sebaliknya. Baik, sifat. Yang kedua apa tuan-tuan dan puan? Yang kedua adalah tempoh. Iaitu darah haid ini dia ada tempoh tertentu. Yang pertama, tempoh kita kata apa? Tempoh minima darah haid ialah 24 jam. Kalau dah darah yang keluar itu kurang daripada 24 jam, maka ia tidak dikira sebagai darah haid. Itu yang kita pegang asas dia. Sama ada dia keluar 24 jam itu kita kata berturut-turut. Sebagai contoh, darah keluar pukul 8 malam ini sampai 8 malam esok. Dah cukup 24 jam. Maka itu adalah darah haid. Ataupun dia keluar sikit-sikit. Hari ini keluar 2 jam, besok tak keluar. Kemudian lusa pula keluar 2-3 jam. Maka dalam keadaan ini pun kira sama juga. 24 jam sama ada berturut-turut ataupun 24 jam berselang-seli. Tetapi dalam tempoh minimum, kita kata dalam tempoh maksimum haid, iaitu 15 hari. Kalaulah kita campur daripada hari pertama, tambah sampailah hari ke-15, kira-kira ada 23 jam saja. Kejap dia datang, kejap dia tak datang, ada hari datang. Semua sekali ada dalam 23 jam. Maka itu bukanlah darah haid. Tapi kalau jika sekiranya dia dalam tempoh haid dan darah tersebut walaupun terputus-putus tapi cukup 24 jam, maka kategori dia adalah kategori darah haid. Dan tuan-tuan dan puan, seperti mana kita jelaskan, tempoh suci antara darah haid itu dalam mazhab Syafi'i dikira sebagai kesemuanya adalah tempoh haid. Boleh faham? Sebagai contoh, kita kata tempoh kebiasaan haid bagi wanita 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Baik, kalaulah dikatakan dia keluar 3 hari, kemudian dia off 2 hari, kemudian datang pula 2 hari, menjadikan 7. Jadi 2 yang suci ini dalam mazhab Syafi'i turut dikira sebagai satu haid, sekali haid je. Daripada hari pertama sampailah walaupun 2 hari ini off, ditambah sekali jadi 7, tuan-tuan dan puan. Jadi bermaksud dalam 2 hari ini tetap dikira sebagai tempoh haid. Kalaulah seorang itu semayang, tuan-tuan dan puan, sebab dia dah bersih, dia pun ingatkan dah stop. Kadang-kadang dia mandi apa semua. Kemudian dia semayang-semayang, tengok-tengok hari ke-6 keluar balik. Jadi dalam keadaan ini apa hukum semayang dia? Semayang dia itu tidak sah. Sebab apa? Semayang dalam keadaan haid. Walau bagaimanapun tidak berdosa. Sebab apa? Dia tidak tahu. Bahkan tuan-tuan dan puan, satu berita gembira, semayang dia tetap dikira oleh Allah Ta'ala untuk diberi pahala. Tuan-tuan dan puan, jangan risaulah bab-bab tu. Allah Ta'ala tidak pernah menganiaya makhluk hamba-hambanya. Setiap benda, setiap perkara yang dia buat. Hatta kita malam ini pun tuan-tuan dan puan, kalau sebelum tidur kita berniat untuk bertahajud, tengok-tengok tak bangun pagi esok tuan. Tapi pahalanya tetap diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Berikutnya tuan-tuan dan puan, tadi kita kata ada 3 tempoh. Iaitu tempoh yang pertama minima, kemudian tempoh kebiasaan, dan tempoh maksimum haid adalah 15 hari. Sama ada dia keluar berterusan 15 hari atau
on off sampai 15 hari. Semuanya itu maksimum sampai 15 hari. Kalau seorang itu dah haid sampai 16-17, bermaksud 15 hari yang pertama itu sahaja dikira sebagai darah haid. Selebihnya adalah darah selain pada itu yang akan kita bahaskan kemudian. Baik, selain pada itu dan juga tuan-tuan dan puan, darah haid ini syarat dia apa? Perlulah melepasi tempoh minima suci. Berapa hari? 15 hari. Bermaksud kalau seorang itu haid, kita katalah 10 hari, kemudian 10 hari kemudian datang pula darah haid. Jadi jarak dia tu tak melebihi tempoh minima suci. Syarat tempoh minima suci adalah 15 hari. Jadi kalau lah 10 hari tambah 10 hari, maksud kata dia itu masih lagi dalam keadaan darah yang keluar itu tidak diklasifikasikan darah haid sebab tidak mencukupi syarat tempoh minima suci 15 hari. Walau bagaimanapun tuan-tuan, mudah ceritanya, kitaran haid bagi wanita yang kebiasaannya adalah dengan kira 15 tambah 15. Itu formula yang telah kita jelaskan pada minggu lepas, pada siri yang lepas. Tuan-tuan puan boleh refer baliklah bagaimana cara kira-kira tu. Baik, kita sambung sikit lagi. Keluarnya darah tersebut pada masa tertentu apabila seseorang wanita telah mencapai umur tertentu. Ini yang kita nak bincang ketiga ni. Bermaksud darah haid ni juga dia keluar pada masa tertentu dan umur-umur tertentu. Dia bukannya keluar, dia ada umur dia. Sebab itu kena kenal pasti. Dalam mazhab Syafi'i, umur kedatangan darah haid biasanya paling awal adalah lebih kurang 9 tahun. Dan paling maksimum 15 tahun. Dia ada tempoh dia. 9 tahun. Dan sampai tempoh menopause dia dalam mazhab Syafi'i lebih kurang dalam 60-62 tahun. Sebab itu dia ada tempoh dia. Kalaulah seorang bayi itu sebagai contoh, baru umur berapa bulan, ataupun seorang kanak-kanak umur 3 tahun, 4 tahun, kanak-kanak perempuan tiba-tiba keluar darah daripada itu, berhati-hati. Itu bukan darah haid. Silap-silap kena cek tak siapa yang berada di sekeliling dia. Kadang-kadang ayah pun problem juga zaman ni tuan-tuan puan. Jadi dia kena sampai umur dia. Umur dia berapa? Dalam 9 ke kita kata 9 ke 15 tahun ataupun 14 tahun. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, sebenarnya umur ini hanyalah berbentuk ijtihadi. Dia bukan qat'i, dia bukan satu ketetapan bermaksud setiap orang perempuan sampai 9 tahun automatik akhir balik. Tak. Kadang-kadang ada yang lambat sikit, ada yang cepat sedikit. Dan ia bergantung kepada kebiasaan. Dan kebiasaan ini tuan-tuan dan perempuan, kebiasaan ini dia merujuk kepada beberapa faktor yang berkait rapat yang memberi kesan kepada kebiasaan tersebut. Dalam hal ini, dalam buku ini saya menggariskan kepada 3 faktor tuan-tuan dan puan. Kedatangan darah haid seorang itu cepat ataupun lambat. Sama ada permulaan umur haid 9 tahun ke 10 tahun ke 11 tahun, ataupun dia dah pernah haid dan haid kitaran bulan dia tu kadang-kadang awal, kadang-kadang cepat, bergantung pada 3 faktor ini tuan-tuan dan puan. Apa faktor yang pertama? Faktor yang pertama adalah persekitaran. Kalaulah seorang perempuan itu dia duduk dalam persekitaran dewasa, sebagai contoh anak bonsu, dia tak keluar dengan siapa, tak keluar berjalan main dengan kanak-kanak, duduk dengan mak dia je. Kemudian dia cakap bersembang pun dengan mak dia, cara pemikiran dia tu agak matang. Dalam persekitaran tersebut boleh menyebabkan dia akhir balik cepat. Dia boleh datang period cepat. Kerana persekitaran itu memberi kesan kepada kebiasaan yang dialami dia. Sama juga wanita yang dah kebiasaan, dah orang kata apa, dah datang haid. Kadang-kadang haid dia datang awal dan juga lambat, bergantung pada persekitaran juga. Kadang-kadang dia terlampau stres sangat, banyak fikir, menyebabkan hormon dan juga dalaman dia berlaku tindak balas. Kadang-kadang haid dia tidak teratur dan ada kesan-kesan dia. Jadi persekitaran ini memainkan peranan penting juga. Jadi dalam isu ini juga persekitaran perlu dinilai, nanti kita akan bahaskan. Baik. Kebiasaan juga saya kata ada 3 faktor. Yang pertama persekitaran. Yang kedua adalah pemakanan. Apa yang kita makan juga memberi tindak balas kepada kita. Kalaulah macam negara Arab, dia selalu makan daging, makanan-makanan yang panas dan seumpamanya, ini juga boleh menyebabkan seorang kanak-kanak itu boleh cepat akhir balik. Tambah dalam konteks zaman sekarang ini tuan-tuan, anak-anak kita yang biasa makan dengan junk food dan sebagainya, bahan-bahan kimia banyak, ini juga boleh merangsang. Sebab itu berhati-hati.
umur 9 tahun, 10 tahun ini bukannya adalah umur yang tepat. Itu bergantung kepada apa yang kita sebut di persekitaran, pemakanan. Kalau pada hari ini tuan-tuan dan puan, budak-budak kecil, umur 8 tahun, 7 tahun dah minum tongkat Ali. Ini berhati-hati. Maksud kata tak sesuai dengan kehidupan dia. Bahkan zaman sekarang ini tuan-tuan, menurut satu kajian menunjukkan bahawa trend tradisi akhir baligh itu, baik lelaki atau perempuan, semakin cepat. Kerana persekitaran. Malah persekitaran yang ada pada hari ini, tuan-tuan dan puan, cukup menyedihkan. Persekitaran yang negatif. Terdedah dengan rangsangan bahan-bahan yang tak sepatutnya. Menyebabkan boleh berlaku, orang kata apa, haid ataupun akhir baligh itu di peringkat awal. Sebab itu berhati-hati. Kanak-kanak zaman sekarang ini tak sama macam kanak-kanak zaman dulu. Zaman dulu, tuan-tuan dan puan, saya ingat saya umur 12 tahun pun ada orang yang mandi sungai terjun telanjang macam tu je. Umur 15 tahun pun kadang-kadang tak berapa nak tahu benda-benda yang kita nak bicarakan ini. Tapi zaman sekarang ini berhati-hati tuan-tuan puan. Umur 9 tahun, kalaulah dibiarkan main pondok-pondok laki perempuan, kita risau dan khawatir tuan-tuan puan. Walaupun umur 9 tahun adalah kecil lagi. Dulu orang atas pokok duduk berdua-duaan laki perempuan. Umur 12 tahun tak ada masalah. Ini zaman dah berubah tuan-tuan puan. Kita risau main pondok-pondok. Umur 9 tahun, cukup 9 bulan keluar bayi pondok. Itu kita risau tuan-tuan puan. Sebab apa? Faktor pemakanan, faktor persekitaran telah berubah. Sebab itu hukum juga akan berubah. Bahkan saya pernah dengar seorang doktor bagi tahu, seorang kanak-kanak perempuan yang mana didapati akhir baligh belum umur 9 tahun dah akhir baligh dah datang haid. Ini pun sebab apa? Faktor makanan. Apa berlaku tuan-tuan dan puan? Itu sebab tu berhati-hati mak ayah yang sedang menonton ini, sila beri perhatian. Dikisahkan bahawa kanak-kanak ini dia buka laci mak dia. Dia buka laci, dia nampak sepapan macam gula-gula. Maka dia makan, bukan makan sebiji, 2 biji, 1 papan terus dia ingat gula-gula. Rupanya itu adalah ubat pil perancang. Menyebabkan ada tindak balas pada hormon dia, kedatangan haid dalam usia yang lebih awal. Jadi faktor pemakanan juga memainkan peranan penting. Baik, yang ketiga tuan-tuan dan puan adalah keturunan. Kalaulah kita punya keturunan, kita kata keturunan kita ni keturunan yang sehat ataupun keturunan campuran, maka dia memberi kesan kepada kitaran-kitaran haid dan juga umur haid tu. Jadi benda-benda ini perlu dilihat. Cara umumnya tuan-tuan dan puan, untuk mengenal pasti darah haid kita ada tiga cara. Yang pertama melalui sifatnya, yang kedua melalui tempoh, yang ketiga ini berdasarkan adat kebiasaan, yang mana ia ada keterkaitan dengan 3 faktor yang kita sebut tadi. Jadi untuk nak mengenal pasti, kadang-kadang perkara asas kebiasaannya kita akan menggunakan kaedah tempoh. Jadi seorang wanita itu perlulah ada kalender, dia buat catatan, tempoh tu kena kira. Dan kadang-kadang tempoh ini juga tak menentu, menyebabkan berlaku kekeliruan, maka dia perlu merujuk kepada, kita kata apa? Merujuk kepada sifat. Tengok sifat-sifat itu betul ataupun tidak dan sebagainya. Dan kadang-kadang sifat pun kita keliru. Darah haid datang tak menentu. Dengan sifat dia pun lain-lain. Maka kita kena merujuk. Yang ketiga, iaitu kebiasaan. Kebiasaan ini tuan-tuan dan puan berbeza antara orang lain dengan orang yang individu yang lain. Seperti mana saya bagi tahu tadi, umur akhir baligh ada yang cepat, ada lambat. Jadi macamlah yang saya bagi tahu antara ciri-ciri darah haid, dia ada warna dia. Warna dia daripada warna merah kehitaman. Tetapi ini bukannya kita kata semua wanita akan melalui proses warna yang sama. Ada yang wanita kebiasaannya apa? Dia keluar coklat. Dan coklat itu adalah kebiasaan bagi dia, maka bila keluar coklat, dan nak kata kebiasaan mestilah berlaku berulang-ulang kali, mungkin 4-5 kali, maka dia boleh menghukumkan kebiasaan. Coklat itu adalah bermulanya haid bagi dia. Sama juga dengan orang kata apa, putus haid tuan-tuan dan puan. Walaupun saya dah bagi tahu pada siri yang lepas bagaimana kita nak cek terhentinya darah haid kita. Walau bagaimanapun dia sebenarnya berbalik kepada kebiasaan juga. Sebab apa? Kebiasaan seorang itu berbeza di antara individu yang lain. Umumnya apabila seorang itu darah dan haidnya terhenti, maka dia perlu menyegerakan mandi untuk menunaikan solat. Walau bagaimanapun tuan-tuan puan, dia mesti merujuk juga kepada kebiasaan. Kalaulah kebiasaan wanita itu dia datang haid sebagai contoh 5 hari. 5 hari dia datang haid, kemudian hari ke-6 dah bersih, maka dia mandi, dia semayang terus. Tak ada masalah. Tapi kalau ada yang jenis kebiasaan dia dah tahu dah. Aku 5 hari stop.
Jadi hari ke-6 ni, kalau aku mandi pun biasanya hari ke-7 akan keluar lagi. Ini kebiasaan dia. Kadang-kadang dah jadi macam tu dah. Jadi kalau dah jadi kebiasaan macam ni, maka boleh bagi dia untuk melewatkan. Sebab apa? Kebiasaannya, dia berhenti sekejap, dia akan sambung lagi. Jadi sebab tu saya kata, kita kena menguasai ketiga-tiga kaedah. Dan kadang-kadang kebiasaan juga, kita tak dapat kenal pasti. Ada wanita yang kebiasaannya ialah tiada kebiasaan. Itu lagi pening tuan-tuan. Jadi dalam keadaan ini bagaimana cara dia? Ini banyak dalam buku ini saya datangkan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau jadi kategori ini bagaimana? Faf'ali kulla syahrin kama tahidin nisa. Maka dia kena berijtihad. Sebagai contoh, darah keluar memanjang. Dia tak tahu dah. Nak kira tempoh pun tak reti dah. Sebab apa memanjang darah dia? Allah Ta'ala uji dengan darah sentiasa keluar. Dan darah ini juga sebenarnya adalah merupakan ujian. Di sebalik itu ada jugalah tentang gangguan-gangguan halus daripada jin dan seumpamanya. Kenapa? Nak menjauhkan kita daripada agama, nak elakkan kita daripada semayang dan seumpamanya. Benda-benda ini ada keterkaitan. Baik, kadang-kadang bila dia diuji begitu, dia tak tahu dah. Nak tengok ciri-ciri pun nampak semuanya sama. Kebiasaan pun tak ada kebiasaan. Sebab itulah masa ni dia kena fikir betul-betul. Sebelum tu dia kena renung balik, cuba ingat darah yang pertama tu bila keluar. Sebab itu perempuan mesti catat setiap darah yang keluar. Baik, bila dia keluar, cuba ingat balik. Keluar masa aku pergi ke baling Kedah sebagai contoh, berapa hari bulan. Buat catatan. Kalau boleh kira, kita gunalah teknik-teknik yang kita sebut tadi. Dan kalau habis, tak ada dah, maka kita menggunalah, orang kata apa, zuriat tadi. Sebagaimana saya contoh, saya beritahu tadi, kebiasaan ini boleh diukur melalui persekitaran, boleh melalui kita kata apa, pemakanan dan juga zuriat. Jadi kita boleh melihat kepada mak kita, tarikh dia, bila dia haid, maka kita boleh follow dia. Itu sahaja sekadar yang kita mampu. Baik, tuan-tuan dan puan, seterusnya. Ia tidak keluar kerana penyakit atau kerana melahirkan anak. Ini adalah definisi yang terakhir dalam darah haid, iaitu darah haid ini dia bukan kerana darah penyakit dan dia bukan kerana melahirkan anak. Jadi insya-Allah dalam masa yang terbatas ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan satu tajuk yang begitu penting juga, iaitu berkaitan dengan darah, berkaitan dengan darah yang bersangkut paut dengan kelahiran. Baik, sebelum itu saya baca secara ringkas tuan-tuan dan puan. Kalau daripada buku Wanita Dambaan Syurga, tuan-tuan dan puan boleh tengoklah pada muka surat 88 hingga 93. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan dan puan, darah haid ini mempunyai syarat-syaratnya, iaitu ada 5 syarat, saya baca sahaja. Iaitu yang pertama, menepati ciri-ciri warna darah haid. Ini yang kita bicarakan pada siri yang lepas. Yang kedua, mencapai umur kemungkinan haid yang sebentar tadi kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, bukan dalam tempoh mengandung. Ini juga telah kita perhalusi pada siri yang lalu. Dan yang keempat, dalam tempoh kedatangan haid, sebagaimana ulang kaji kita sebentar tadi. Dan yang kelima, setelah melalui tempoh minimum suci, iaitu 15 hari mengikut mazhab Syafi'i. Baik, tuan-tuan dan puan, kita akan sambung darah berkaitan dengan wiladah dan juga nifas. Ini dalam buku saya ada pada muka surat 94. Tuan-tuan dan puan, saya tidak berhajat untuk baca satu persatu. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan secara umum sahaja. Dalam intro ini tuan-tuan dan puan, saya dah menegaskan beberapa perkara penting. Dan pada hari ini saya nak olahkan, saya nak keluarkan, lebih kurang nak membebel lah tuan-tuan dan puan. Sebenarnya apa yang saya nak nyatakan di sini, ramai daripada wanita yang terlepas pandang tentang isu darah berkaitan dengan nifas dan wiladah. Berapa ramai pada hari ini yang melahirkan anak sampai 2 orang, 3 orang, bahkan 5-6 orang, tapi masih lagi tidak mengambil peduli tentang darah wiladah dan juga nifas. Dan berapa ramai juga mak ayah yang apabila anak dia, terutamanya anak dia nak melahirkan anak yang pertama, iaitu cucu dia nak melahirkan, apa yang dia risau bukannya tentang soal hukum hakam, solat, puasa semua ni. Yang dia risaukan tentang dah beli ke barang-barang untuk berpantang. Jangan lupa makanan ini boleh makan, makanan ini tak boleh makan. Kemudian dalam pantang, macam-macam petua tuan-tuan dan puan. Jangan lupa bertungku. Kemudian ada yang dalam berpantang kena salai lah, macam nak bakar ikan tu. Macam-macam tuan-tuan dan puan. Itu memang perkara yang baik kerana menjaga kesihatan. Tetapi malangnya, berapa ramai yang mak ayah yang risau. Engkau ni nak beranak, engkau dah tahu hukum hakam tentang ibu yang sedang dalam berpantang.
Kadang-kadang tak tahu tuan-tuan puan. Ada di kalangan wanita yang mana dia mengamalkan pantang berdasarkan petua-petua nenek moyang dulu. Pantang 60 hari. 60 hari itu kadang-kadang semayang apa pun tak. Allahu Akbar. Kadang-kadang darah dah stop pun. Terus sebab apa? Dia faham 60 hari pantang. Itu jadi berlaku kepincangan. Bahkan sebenarnya dalam tempoh melahirkan anak, tuan-tuan dan puan, ketika inilah seorang ibu memerlukan orang kata apa, tali yang dapat mengikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga dengan anak yang baru dilahirkan, tuan-tuan dan puan. Anak yang baru dilahirkan menangis. Sebab apa? Bila lahir saja anak itu tu, yang tunggu dia tu adalah syaitan. Sebab apa? Memang syaitan dah janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, anzurni ila yaumi yub'asun. Wahai Tuhan, kau nak campak aku dalam neraka, campaklah. Itu betapa angkuhnya iblis syaitan ni. Cuma aku minta satu je. Anzurni ila yaumi yub'asun. Kau panjangkanlah umur aku, ya Allah. Bukan kerana aku nak taubat. La ughwiyannahum ajma'in. Aku nak balas dendam terhadap Adam. Kerana Adam inilah menyebabkan aku sebelum ini dimuliakan. Akhirnya aku dilaknat dan akan dicampakkan api neraka. Kau panjangkanlah umur aku. Satu saja matlamat hidup aku. Aku nak menyesatkan seluruh anak-anak Adam. Sebab itu bila lahir je baby, kita disunatkan untuk melafazkan azan, iqamah dan sebagainya. Dalam keadaan ini, seorang bayi itu memerlukan kepada ayat-ayat Quran. Bahkan dalam buku ini, tuan-tuan dan puan, di bahagian belakang, ibu mengandung menceritakan ada banyak-banyak gangguan. Antaranya disebut sebagai umur sebian, penyakit ain dan sebagainya. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, bila berlaku je kelahiran, bila kita jauh daripada Allah SWT, kita tidak faham dari sudut hukum akal, maka berlakulah anak kadang-kadang menangis tak berhenti. Kemudian mak pun kadang-kadang jadi orang kata apa? Penyakit meroyan tu. Allahu Akbar. Sebab apa? Berapa ramai mak ayah yang mana tak ambil peduli tentang hukum hakam berkaitan dengan wiladah dan juga nifas. Dan amat malang, tuan-tuan dan puan, bagi para suami. Ini dengar betul-betul para suami. Sebab apa? Sudah menjadi trend. Apabila isteri dia melahirkan anak, menjadi trend, dia buat apa? Dia pergi hantar isteri dia tu balik ke kampung. Allahu Akbar. Sedangkan menjaga isteri itu adalah tanggungjawab suami. Sepatutnya bila isteri kita itu melahirkan anak, ketika itulah kita nak berkhidmat kepada isteri kita. Tuan-tuan dan puan, saya Alhamdulillah dikurniakan 7 orang anak, tuan-tuan dan puan. Kesemuanya saya jaga sendiri. Melainkan anak yang kedua saja, tuan-tuan dan puan. Disebabkan masa tu saya mengikuti kursus KPLI. Alhamdulillah saya dapat cuti lah seminggu. Saya jaga. Kemudian rumah saya terpaksa duduk dengan mak saya. Tapi anak-anak yang lain, tuan-tuan dan puan, semua saya jaga sepenuhnya. Bahkan setiap anak yang dilahirkan saya masuk, saya tengok dengan mata kepala. Saya nasihatkan kepada para suami, tolonglah ambil kesempatan masuk dalam labor room tu, tengok bagaimana, betapa dahsyatnya, betapa peritnya seorang wanita nak melahirkan anak. Saya, tuan-tuan dan puan, kali pertama saya masuk, tuan-tuan dan puan, ini sejarah lah, di Hospital Sungai Petani. Ini hospital lama ni. Biasanya, entahlah, suami memang tak dibenarkan masuk. Sebab apa? Memang hospital dia tu, tempat bersalin labor room dia tu pakai langsir je, tuan-tuan dan puan. Jadi tak dibenarkan masuk. Biasanya pengumuman daripada luar je. Nama sekian-sekian, telah selamat bersalin, tahniah. Kemudian panggil nama suami, minta lampin dan sebagainya. Saya menggigil tunggu kat luar. Tu anak yang pertama. Masa tu baru umur 21. Nak masuk 22. Duk risau macam mana keadaan ni. Rasa nak masuk tapi takut. Tapi itulah, tiba-tiba dia sebut nama saya. Saya kata, ingatkan dah selamat melahirkan. Tiba-tiba kata, cik tolong masuk. Sebab apa? Memang ada masalah sikit. Cik masuk. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan, itulah peluang saya dapat. Itu kali pertama saya tengok, tuan-tuan. Bila masuk, tuan-tuan, ya Allah, melihat bagaimana seksanya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana sengsaranya menghadapi saat-saat melahirkan anak. Saya tengok mata rumah saya tu macam nak terkeluar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila saya nampak saja anak itu dilahirkan, ya Allah, betapa sayunya. Dan secara automatik kita ingat, ya Allah, betapa hebatnya ibu kita yang melahirkan kita. Mana mungkin kita nak buat lebih kurang pada wanita ini, tuan-tuan, terutamanya ibu kita. Jadi saya nasihatkan kepada para lelaki, kalau boleh masuk, tengoklah macam mana keadaan seorang isteri melahirkan. Kena tengok, tuan-tuan.
Ini baru ni kita bergaduh isu tentang suami tidak membenarkan doktor lelaki menyambut kelahiran anaknya. Tuan-tuan puan, benda ini sebenarnya memanglah dari segi kita kata hukumnya, sepatutnya aurat isteri kita ni perlu dipelihara. Siapa yang sepatutnya sambut? Sepatutnya kita. Kita sebagai suami yang tidak ada aurat dengan pasangan kita. Tapi memandangkan kita tidak ada kepakaran, maka kita memerlukan kepada doktor. Dan kita kena terima dalam realiti yang ada sekarang ni, keperluan doktor mengikut jantina terutamanya tidak mencukupi. Doktor wanita pun sebenarnya hukum asal melihat kita kata apa, aurat isteri kita adalah haram. Cuma dalam keadaan darurat diberi kelonggaran. Begitulah juga dalam keadaan orang kata apa, doktor wanita tak cukup, kemudian doktor lelaki yang ada, maka terpaksa terima dalam keadaan itulah realiti yang ada. Dalam masa yang sama, kita perlu memikirkan bagaimana tuntutan fardu kifayah ini untuk kita selesaikan. Kalau boleh kita kena ada target satu keluarga kita sekurang-kurangnya seorang ada doktor, terutamanya berlainan jantina untuk menguruskan isu-isu ini, tuan-tuan dan puan. Jadi nak diringkaskan sebenarnya, tuan-tuan dan puan, seorang suami apabila isteri dia melahirkan anak, dialah bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga. Tapi malangnya apa yang berlaku pada hari ini, kebanyakan dia sab. Hantar balik kampung, kemudian uri-uri semua mak ayah di kampung yang uruskan. Allah Akbar. Tuan-tuan dan puan, bila lagi peluang untuk tuan-tuan dan perempuan, terutamanya para suami, bila lagi peluang para suami untuk berkhidmat bakti kepada isteri. Sebab apa? Isteri ini, perempuan ini, tuan-tuan dan puan, dia ini selagi mana dia kuat, selagi mana dia mampu, selagi mana dia rasa dia boleh, dia akan buat kerja dia sendiri. Itu normal, sifat wanita. Sebab apa? Pernah kita cerita pada siri yang awal, wanita ini mempunyai nafsu 9, akalnya 1. Bila maksud nafsu dia 9, dia ni kalau dia sihat sikit, dia fikir macam mana nak seronokkan suami, bagaimana nak jaga anak-anak. Dia tak banyak fikir, tuan-tuan. Dia nafsu dia banyak. Yang bahayanya lelaki, yang mana nafsu tak seberapa tapi akal dia banyak. Akal banyak. Ini kadang-kadang berbahaya juga, tuan-tuan. Jadi dalam soal ini, tuan-tuan, inilah saat berdasarkan pengalaman saya, tuan-tuan dan puan. 7 orang anak. Semua saya masuk melihat bagaimana proses kelahiran, melainkan anak yang ke-5 dan 6 saja. Sebab anak yang 5 dan 6 tu adalah anak kembar. Kalau ikutkan boleh lahir proses biasa. Walau bagaimanapun kerana yang kecil tu ditindih, takut lemas dan sebagainya, maka nak buat operate, saya tak dibenarkan masuk. Jadi nak cerita, tuan-puan, wanita ini biasanya waktu sehari, 2 hari, 3 hari itulah yang kita akan berkhidmat sepenuhnya. Sebab apa? Masa tu dia tak larat bangun, masa itulah kita nak sediakan makanan, kita nak mandikan bayi dan sebagainya. Masuk hari kedua, hari ketiga kalau dia dah bangun, tuan-tuan puan, dia tak bagi kita buat, dia nak buat semua. Saya Alhamdulillah, semua anak-anak saya uruskan. Bahkan anak kembar saya yang mandikan dua-dua. Jadi benda ini perlu. Sebab apa? Ini adalah tanggungjawab lelaki. Ini perlu kita tekankan. Selain pada itu, tuan-tuan dan puan, tanggungjawab lelaki juga adalah perlu pastikan bahawa isteri dia itu memahami hukum hakam berkaitan dengan wiladah dan juga nifas. Amat malang sekali apabila dalam tempoh berpantang tak semayang, itu satu hal, nak buat macam mana hukum begitu. Bahkan mereka jauh daripada agama, mereka jauh daripada Al-Quran. Ketika itulah sepatutnya di awal kelahiran, di awal permulaan kehidupan, memerlukan ayat Quran, memerlukan kepada hidayah, memerlukan kepada rawatan dalaman, rohani, jasmani dan sebagainya. Cuba tiba-tiba dibiarkan, tuan-tuan. Baik, kita fokus kepada isu tentang darah, wiladah dan juga nifas. Umumnya, tuan-tuan dan puan, dia ada beberapa persamaan. Persamaannya adalah, yang pertama adalah wiladah dan juga nifas, kedua-duanya adalah mewajibkan seorang itu mandi. Itu persamaan. Kemudian yang kedua pula, apa lagi persamaan dia? Wiladah dan juga nifas ini, kedua-duanya adalah berkaitan dengan kelahiran. Cuma ada perbezaan. Saya baca muka surat 95. Wiladah ialah darah yang keluar ketika saat proses kelahiran. Nifas ialah darah yang keluar daripada faraj wanita selepas bersalin. Ia berlaku setelah proses kelahiran, iaitu ketika rahim telah pun dikosongkan dengan keluarnya bayi atau janin. Okey, saya ringkaskan. Jadi wiladah ini apa? Wiladah ini adalah darah yang keluar semasa proses kelahiran.
waktu kelahiran itu, maka ketika mana bayi masih berada dalam perut, sakit itu, kemudian sampailah dia nak keluar, itu dinamakan proses namanya wiladah. Wiladah ini tuan-tuan puan, seperti mana saya beritahu tadi, sama ada, ini cek balik, tambah-tambah mak-mak yang dah melahirkan anak, takut-takut kita terlepas pandang. Wiladah ini bukannya nifas. Wiladah ini hanya mewajibkan seorang itu mandi. Bermaksud, kalaulah kita kata dia melahirkan anak, sebagai contoh, dia melahirkan anak, kita kata pukul 9 malam. Pukul 9. Tapi dia dah masuk labor room daripada pukul 6 sebagai contoh. Bermaksud waktu maghrib itu, dia kena semayang. Dia kena semayang. Dan jika sekiranya, orang kata apa, wiladah ini, ada dalam mazhab Syafi'i, wiladah ini menuntut seorang itu melakukan amal ibadah seperti biasa. Nanti kita akan uraikan dalam darah-darah yang keluar ketika itu. Cuma gambaran awal tuan-tuan, wiladah itu, dia sama ada diiringi darah ataupun tidak, maka seorang itu mewajibkan mandi. Itu satu. Baik. Adapun nifas tuan-tuan dan puan. Nifas ini apa? Nifas adalah darah yang bermula setelah rahim dikosongkan. Bermaksud setelah anak dikeluarkan, barulah start dikira sebagai nifas. Ketika itu baru tak kena semayang. Nampak? Jadi ketika itu barulah tak diwajibkan semayang. Nifas ini dalam mazhab Syafi'i bermula setelah rahim dikosongkan. Sama ada setelah bayi dikeluarkan dengan uri ataupun janin dikeluarkan bagi kes keguguran, maka bermula daripada proses tersebut barulah bermulanya tempoh nifas. Nifas tempoh minimanya adalah 1 detik. Keluar sekali habis. Kemudian tempoh kebiasaannya 40 hari dan maksimumnya adalah 60 hari. Kemudian dia ada tempoh minima juga. Tempoh minima adalah 15 hari selepas kelahiran. 15 hari selepas wiladah. Bermaksud ada juga wanita yang kita kata apa, keluar darah wiladah, lepas melahirkan anak tiba-tiba tak keluar darah. Keluar hari ke 6, 7 dan seumpamanya. Jadi itu dalam tempoh 15 hari masih dikira sebagai nifas. Tapi kalau dia wiladah, melahirkan anak, kemudian dia tak keluar darah, sampailah hari ke 16, 17, maka 16, 17 tu dah melepasi tempoh minima suci, maka dia dikira sebagai darah haid. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Ada juga wanita yang melahirkan anak tanpa keluar darah nifas. Di zaman Nabi SAW pun ada seorang wanita yang melahirkan anak tak keluar darah, sehingga digelar Zatul Jufuf, dia kering. Maka dalam soal ini, dia wiladah, sama ada keluar darah ataupun tidak, dia diwajibkan mandi. Sebab apa? Bayi itu adalah asal daripada mani. Jadi dikiaskan dengan mani, sama ada keluar darah ataupun tidak. Jadi terjawablah persoalan bagi mereka yang orang kata apa, melahirkan anak menggunakan scissor, operate dan seumpamanya, tiba-tiba tak keluar darah pada faras. Maka ketika itu dia perlu bersihkan diri dia sedaya mungkin, dan dia perlu semayang. Dan semayanglah tuan-tuan dan puan mengikut kemampuan. Nanti kita akan bincangkan bagaimana cara dia. Baik. Kemudian kita tengok pula cara mandi wajib. Cara mandi wajib tuan-tuan dan puan, wiladah dan nifas ini adalah dua sebab yang berlainan. Satu sebab kelahiran, satu sebab terhentinya darah selepas kelahiran. Jadi adakah nak kena mandi berasingan ataupun boleh digabungkan? Ini juga menimbulkan persoalan. Jadi dalam konteks ini saya ringkaskan tuan-tuan puan, dalam muka surat 96, 97, tuan-tuan puan boleh tengok, saya klarifikasikan kepada 3 kes. Iaitu yang pertama, kelahiran tanpa nifas. Yang kedua, kelahiran bersama nifas. Yang ketiga, kelahiran diiringi nifas. Tuan-tuan puan boleh beza tak? Yang pertama, kelahiran tanpa nifas. Yang kedua, kelahiran bersama nifas. Yang ketiga, kelahiran diiringi nifas. Tuan-tuan dan puan, para ibu cuba ingat balik. Biasanya melahirkan anak duduk dalam kategori mana? Kalaulah kategori pertama, kelahiran tanpa nifas. Apa dia kena buat? Dia tidak perlu mandi nifas sebab dia tak ada nifas. Cuma dia perlu mandi wiladah. Dia mandi wiladah saja. Ada perempuan seperti mana kita cerita tadi, dia lahir anak kering.
Jadi ketika itu darah tak keluar, sama ada keluar ataupun tidak, dia kena mandi juga kerana bukan nifas tetapi mandi wiladah. Ketika itu dia semayanglah dalam keadaan yang dia mampu. Bersihkan sedaya yang boleh. Kemudian kita kata apa? Dia tunailah sembahyang. Kalau boleh berdiri, dirilah. Kalau tak boleh, diberi kelonggaran berdasarkan kemampuan. Itu kes yang pertama. Tapi kes ini rasanya jarang-jarang berlaku. Kebanyakan kita, orang Malaysia ini berada di kategori yang kedua. Kelahiran bersama nifas. Bermaksud, dia melahirkan anak, setelah rahim dikosongkan, uri dikeluarkan, terus mengalir darah. Jadi ketika ini, dia nak mandi wiladah ke? Tak payah. Jadi dalam keadaan ini, para ulama mengatakan, gabungkan sekali. Tak perlu mandi 2 kali. Dia perlu gabungkan sekali. Dia gabungkan sekali. Wiladah dan juga nifas. Sebab apa? Dia pertama wiladah. Kemudian dia nak mandi wiladah, terus keluar nifas, masih lagi berhadas besar. Maka dia tunggu stop nifas, maka dia mandilah sekali. Tak payah mandi 2 kali tuan-tuan. Cukup mandi sekali sahaja. Mandi sekali, niat angkat hadas besar, selesai masalah. Dia macam hadas kecil lah tuan-tuan. Hadas kecil ni kadang-kadang kita yang menyebabkan hadas kecil 2-3 perkara. Tapi adakah kita kena berulang berwuduk itu dalam sekali nak mengangkat hadas kecil? Sebagai contoh, kita kata kita terkentut. Kemudian kita kata kentut membatalkan wuduk. Kemudian apa lagi kita buat? Sentuh isteri kita tanpa berlapik, batalkan wuduk. Dah 2 dah sebab. Kemudian kita kata kencing. Dah 3 dah sebab. Kemudian kita nak sembahyang. Adakah kita perlu mengambil wuduk 3 kali? Tak, kita gabungkan semua sekali. Sebab yang sama adalah mewajibkan seorang itu berwuduk, maka dia berwuduk. Samalah juga dalam keadaan mereka yang wiladah dan juga mereka dengan yang nifas, maka digabungkan dengan satu mandi sahaja. Kemudian kategori yang ketiga, kelahiran diiringi nifas. Bagi kes ini sahaja perlu wajib mandi 2 kali. Perlu mandi berasingan. Pertama tadi, kelahiran tanpa nifas. Mandi wiladah sahaja. Yang kedua, kelahiran bersama nifas. Jadi wiladah terus sambung dengan nifas, maka mandilah di akhir sekali dengan satu niat sahaja mengangkat hadas besar. Kemudian yang ketiga ini wajib mandi 2 kali, iaitu kelahiran wiladah diiringi nifas. Apa maksud wiladah diiringi nifas? Bermaksud dia melahirkan anak tuan-tuan, lepas saja rahim dikosongkan, tengok-tengok darah tak keluar. Maka apa perlu dia buat? Dia wajib mandi. Sebab apa? Dia tak ada nifas. Dia wajib mandi tuan-tuan dan puan. Maka dia semayanglah bagaimana keadaan yang dia mampu. Kemudian tengok-tengok dalam 3-4 hari lagi, tiba-tiba datang darah. Jadi tadi saya kata dalam tempoh 15 hari daripada kelahiran, itu dikira sebagai nifas. Maka darah itu dikira darah nifas. Maka ikutlah tempoh nifas balik, iaitu 1 lahzah ataupun 1 detik. Kebiasaannya 40 hari dan maksimumnya 60 hari. Habis tu, dia kena mandi pula mandi nifas. Jadi, kena mandi 2 kali lah. Jadi, itu kategori-kategori yang berbeza. Ada yang mandi wiladah saja. Ada yang mandi wiladah dan nifas sekali. Ada yang mandi wiladah asing, nifas asing. Itu kategori-kategorinya. Baik, tuan-tuan dan puan, kita tengok secara ringkas. Saya cuba rumuskan tentang perkara-perkara berkaitan dengan kelahiran. Baik, dalam buku 98 ini menceritakan tentang pendarahan semasa proses kelahiran. Ini ramai yang orang keliru tuan-tuan dan puan. Pendarahan semasa proses kelahiran. Baik, pendarahan berlaku ni tuan-tuan dan puan, dia ada beberapa kategori. Satu, pendarahan sebelum kelahiran. Dalam buku ini pada muka surat 97 menceritakan tentang wanita itu kadang-kadang berlaku pendarahan sebelum proses kelahiran. Dan dia banyak faktor lah. Antaranya mungkin disebabkan rahim tak kuat ataupun kedudukan uri berada sangat bawah ataupun kita kata apa, kerana keguguran boleh menyebabkan berlakunya pendarahan. Dan ini pendarahan yang pertama adalah sebelum proses kelahiran. Jadi kalau seorang itu berlaku pendarahan tuan-tuan dan puan, apakah hukum darah tersebut? Hukum darah tersebut dalam mazhab Syafi'i adalah darah haid jika sekiranya menepati ciri-ciri dan sifat-sifat darah haid, dan jika sekiranya tidak menepati ciri-ciri dan sifat darah haid, maka dia adalah darah istihadah ataupun darah fasad. Tuan-tuan dan puan, dengar betul-betul, saya ulang balik.
Dalam mazhab Syafi'i kata apa? Dalam tempoh mengandung, tiba-tiba keluar darah, maka apa kategori darah tersebut? Mazhab Syafi'i kata darah tersebut boleh dikategorikan darah haid jika sekiranya menepati ciri-ciri darah haid. Walau bagaimanapun kita dah bahas pada siri yang lepas, dari segi sains kesihatan membuktikan bahawa wanita yang sedang hamil tidak akan datang darah haid. Maka automatik mazhab Syafi'i mengatakan apa? Jika sekiranya tidak menepati, dia adalah darah fasad. Bila kata darah fasad, tuan-tuan dan puan, dia kena semayang macam biasa. Jadi kalau darah berlaku pendarahan ketika mana hamil, bermaksud itu adalah darah fasad. Dalam mazhab Syafi'i, kena semayang. Cuba ingat balik tuan-tuan dan puan, sejarah kita yang lepas, kalau ada pendarahan kadang-kadang kita tak semayang, Allahu Akbar, itu merupakan kejahilan kita. Kita dah tahu, kita bertaubat qada lah tuan-tuan dan puan. Baik, kemudian pendarahan semasa proses kelahiran. Proses kelahiran ni macam mana? Dia rasa sakit. Dia rasa sakit nak beranak dah. Ketika itu darah keluar. Biasanya perempuan ni bila nak melahirkan anak, ada yang pecah ketuban, ada yang kita kata berlaku pendarahan. Dan ketika berlaku pendarahan tu kadang-kadang macam kawan isteri saya, relax je. Dia dah nampak dah pendarahan keluar apa semua. Siap telefon suami dia, kata, "Abang, saya nak beranak ni, tapi saya nak pergi ke bayar bil tu." Pergi 2-3 tempat. Suami dia sehati dah sampai ke hospital, dia tak sampai lagi. Ada yang sakit, ada yang tak sakit. Jadi hukum pendarahan tersebut, yang mana pendarahan tersebut disebutkan sebagai pendarahan semasa proses kelahiran. Dalam mazhab Syafi'i pun sama tuan-tuan dan puan. Pendarahan semasa proses kelahiran, ia tidak dikategorikan sebagai darah nifas. Sebab nifas dalam mazhab Syafi'i setelah rahim dikosongkan. Jadi bermaksud ketika itu darah keluar walaupun belum wiladah lagi. Maka ketika itu darah yang ada dia perlu basuh semampu yang boleh. Kemudian dia kena semayang macam biasa tuan-tuan puan. Bermaksud kalau kita duduk dalam labor room tu, kadang-kadang tambah-tambah anak yang pertama 9 jam. Kan? Kita masuk, kita kata pukul 8 dah masuk dah. Beranak tu kadang-kadang subuh esok tuan-tuan dan puan. Daripada 8 pagi ni, kadang-kadang 8 malam, kadang-kadang 8 pagi besok pun tak beranak lagi. Jadi dalam tempoh itu tuan-tuan dan puan, kena semayang macam biasa. Kena semayang sekadar kemampuan. Kita boleh mengamalkan ada 3 kaifiat. Yang pertamanya kita boleh buat jamak tuan-tuan dan puan. Dalam mazhab selain pada Syafi'i, ada mengiktiraf ataupun membolehkan, mengharuskan jamak kerana sakit. Dalam keadaan ini kita boleh buat jamak takdim. Ataupun kita boleh semayang menghormati waktu dengan kadar kemampuan yang kita ada. Ataupun yang ketiga, memang kita tak mampu sangat, maka diberi rukhsah kerana apa? Kepentingan nyawa kita, kita boleh menangguhkan. Tetapi selepas itu kita kena qada. Jadi tuan-tuan dan puan, para ibu cuba kira balik zaman dulu kalau melahirkan anak. 6 anak, kalaulah berada kelahiran itu dalam tempoh waktu solat, kita semayang ke tak? Kalau tak semayang, maka kita kena qada balik tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab Nabi SAW sebut apa? Fadainullah aqwa yaqdi au bil qada. Hutang dengan Allah ini memang kita kena lunaskan. Baik. Kemudian saya sentuh lagi cerita tentang darah bercampur lendir. Tuan-tuan dan puan boleh tengok muka surat 100. Kemudian saya sentuh tentang air ketuban. Air ketuban ni tuan-tuan dan puan, saya memang detailkan dalam muka surat ni. Daripada muka surat 100, air ketuban memang saya detailkan. Dari segi sains kesihatan, muka surat 100 sampailah muka surat 105. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Ini berlaku pada saya sendiri. Saya berkahwin dalam usia 21 tahun. Tanpa orang kata apa, didedahkan dengan ilmu-ilmu ni. Saya teringat tuan-tuan dan puan, air ketuban ni. Sebab apa? Anak pertama saya lahir pramatang, umur 7 bulan dah lahir. Antara faktor dia sebab apa? Inilah, tak faham tentang air ketuban. Itu dari segi kita kata kesihatan. Dari segi hukum hakam lain pula. Saya cerita cara ringkas je. Saya dengan rumah saya nak ikut saya outstation di Indonesia, naik flight, balik-balik tuan-tuan dan puan, malam tu tidur-tidur pecah air ketuban. Kita tak tahu, anak yang pertama umur 21. Basah tengah malam tu, tengok-tengok basah katil. Tengok basah katil, air apa ni? Dah gelabah dah tuan-tuan dan puan, tak ada pengalaman. Jadi telefon lah, tanya yang tahu. Kita biasalah kadang-kadang bila sampai 7 bulan, 8 bulan ni, anak tendang, kita rasa macam nak terkencing, mungkin air kencing kot. Tak apalah, dah tengah malam kita pun ingat air kencing. Pagi besok tuan-tuan dan puan, pergi-pergi, ya Allah, rupanya yang keluar tu adalah air ketuban. Dah pecah 3 cm dah. Allah Akbar. Dalam ni saya detailkan.
air ketuban itu dari segi sains kesihatan, dari proses dia, dari segi kandungannya, dari segi fungsi dia. Kemudian kalau dia pecah, apa perlu buat. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi oleh bayi dalam kandungan yang mana dia boleh lemas. Kerana apa? Air ketuban itu terlampau banyak ataupun terlampau sedikit boleh menyebabkan lemas. Itu tuan-tuan puan boleh rojok dalam buku ini. Cuma saya nak tekankan dari segi hukum dia. Hukum air ketuban ni suci ke atau najis? Mengikut pandangan jumhur ulama, majoriti ulama, air ketuban ini hukumnya adalah najis. Jadi bila keluar tuan-tuan dan puan, seorang perempuan itu perlu sucikan. Cara sucikan dia sama dalam cara wanita yang kedatangan darah istihadah memanjang. Kemudian sama dengan wanita ataupun lelaki yang mengalami masalah kencing tak lawas yang akan kita bincangkan pada siri akan datang. Bermaksud air ketuban itu adalah najis, perlu kita bersihkan. Kemudian bila bersih, kita wajib sembahyang seperti biasa. Dan yang terakhir yang untuk saya kupaskan pada malam ini adalah berkaitan dengan pengurusan janin keguguran. Saya sentuh secara tidaklah begitu mendalam, hanya mendatar. Untuk lebih detail, tuan-tuan puan boleh dapatkan buku ini, boleh bacalah. Baik, ini berkaitan dengan pengguguran. Sebab apa? Dia berkaitan dengan wiladah dan juga nifas juga. Baik, bila sebut gugur, tuan-tuan puan, ringkasnya begini. Apabila seorang itu melahirkan anak, sama ada anak itu hidup ataupun mati, maka hukum dia adalah seperti biasa. Dia kena mandi wiladah. Dan kalau ada darah nifas, dia kena mandi nifas. Dan pengurusan bayi tersebut adalah seperti pengurusan jenazah biasa. Iaitu wajib buat 4 perkara. Iaitu apa benda tuan-tuan puan? Pengurusan jenazah, memandikan, lagi mengkafankan, menunaikan solat ke atas jenazah tersebut dan mengkebumikan. 4 benda ini. Bagi mereka yang melahirkan kemudian mati, sama ada hidup, sempat hidup ataupun tak sempat hidup, wajib menguruskan 4 perkara ini. Ini adalah bagi mereka yang melahirkan. Bila sebut melahirkan, iaitu 7 bulan ke atas. 7 bulan ke atas, bayi itu lahir-lahir meninggal ataupun memang meninggal dalam perut, maka 4 perkara ini perlu buat. Yang jadi agak complicated adalah kalau 7 bulan ke bawah. 6 bulan apa semua tu, itu dinamakan sebagai keguguran. Bila keguguran, bagaimana nak buat tuan-tuan puan? Ini kita kena faham. Bila 7 bulan ke atas, dia perlu dibuat macam mana orang dewasa. Cuma adalah pendetilan. Antaranya walaupun namanya sebagai orang dewasa, cara sembahyang dia, doa dia berbeza. Dia tidak ada Allahumma ighfir lahu, tidak ada minta keampunan sebab kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Mereka ini tidak ada dosa. Tapi kerana kepincangan berapa ramai juga, bahkan para imam pun kadang-kadang bayi meninggal, dia minta ampun kepada bayi tersebut, sedangkan bayi itu tidak melakukan dosa. Bahkan ada juga sebahagian imam yang buat tahlil sebagainya. Talqinnya dan sebagainya, seumpamanya tahlil-tahlil apa ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Tapi ini khilaf ini hanyalah kepada orang dewasa. Kanak-kanak tak ada, tuan-tuan dan puan. Baik, kita sambung lagi. Jika sekiranya keguguran itu bawah pada 7 bulan, itu 6 bulan ke bawah, tuan-tuan dan puan, maka dalam keadaan ini para ulama mengatakan bahawa jika sekiranya bayi itu lahir dalam keadaan ada tanda-tanda hidup, maka dia perlu diuruskan sama seperti kanak-kanak yang kita sebut atau bayi yang 7 bulan ke atas. Maksud kata ada tanda-tanda hidup. Lahir sahaja keluar saja baby ini bawah pada 6 bulan, tengok-tengok bergerak sikit ataupun bunyi suara, maka ketika ini dia perlu mandikan, dia perlu kafankan, dia perlu kebumikan, dia perlu solatkan. Dan kebiasaannya tuan-tuan puan, kemungkinan akan berlaku bagi kandungan yang usianya lebih kurang 5 atau 6 bulan. Sebab apa? 140 hari itu 120 hari itu telah ditiupkan roh, kemungkinan berlaku. Tapi kalau jika sekiranya lahir dalam keadaan memang tidak ada tanda-tanda hidup, memang dia dah mati, maka dalam kategori ini perlu lihat 2 keadaan. Sama ada bayi tersebut, janin tersebut berbentuk atau masih belum berbentuk. Kalau jika sekiranya telah membentuk, tuan-tuan dan puan, tapi tidak ada tanda-tanda hidup, dengar betul-betul, dia dah berbentuk. Berbentuk ni usia berapa? 10 minggu.
10 minggu dah mula berbentuk, iaitu lebih kurang 2 bulan setengah. 2 bulan setengah dia dah mula berbentuk. Bila dah mula berbentuk, iaitu 2 bulan setengah sampai 3 bulan atau 4 bulan, biasanya dah membentuk. 4 bulan tu dah cantik dah. Dalam keadaan ini, kalaulah tidak ada tanda-tanda hidup, apa dia perlu buat? Dia perlu buat empat yang kita sebut tadi, melainkan solat saja tak perlu. Bermaksud apa dia kena buat? Kena mandikan, kemudian kafankan dan kebumikan. Dan jika sekiranya janin tersebut tidak berbentuk, iaitu 10 minggu ke bawah. 10 minggu ke bawah, biasanya dia keluar macam ketulan darah sahaja ataupun segumpal darah. Ketika itu, dia tidak perlu diurus sebagaimana urusan jenazah. Dia perlu diurus sebagaimana pengurusan uri sahaja. Tanam begitu sahaja. Dan lagi satu perlu tuan-tuan dan puan faham, 10 minggu ke atas, darah yang keluar selepas pada keguguran tersebut ataupun kelahiran 7 bulan ke atas, ataupun kita kata 10 minggu ke atas bagi keguguran, kesemua tempoh tersebut keluar darah, dia dikategorikan sebagai darah nifas. Tetapi bagi mereka yang keguguran bawah daripada 10 minggu, keluar macam segumpal darah, maka darah yang keluar itu dikira sebagai darah haid, dan berikutnya juga darah yang mengalir selepas itu dihukumkan darah haid. Sebab itu kena beza. Darah haid lain, darah nifas lain dari segi tempohnya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Untuk detailnya tuan-tuan dan puan boleh baca daripada buku ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberi pendedahan kepada kita, dia memberi manfaat kepada kita. Sama-samalah kita muhasabah diri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala kesilapan dan kesalahan kita buat. InsyaAllah apa yang baik itu datang pada Allah SWT. Apa yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.